Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira Yusra binti Mat Samsudin. Hari ini kami akan berkongsi berkenaan Sugar Book menjatuhkan martabat wanita ataupun tidak. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan berkongsi sedikit berkenaan apa itu Sugar Book. Jadi untuk pengetahuan semua, Sugar Book merupakan satu aplikasi ataupun platform mahupun medium bagi seseorang itu mencari sebuah pasangan. Namun ia adalah lebih kepada menemani ataupun untuk mencari perempuan simpanan bagi sugar daddy ataupun sugar mummy yang menampung sugar baby tersebut. Ia akan diterangkan lebih lanjut sebentar sahaja nanti. Jadi aplikasi Sugar Book ini telah diasaskan oleh Darren Chan, iaitu CEO Sugar Book pada 1 Januari 2017. Tidak begitu lama, namun ia telah mencapai ke tahap internasional dan sangat-sangatlah mendapat sambutan yang hangat di mata dunia. Malaysia juga berada di tangga ketiga di Asia bagi negara yang mempunyai sugar daddy yang tertinggi melalui aplikasi ini. Ini amatlah memalukan bagi negara kita kerana negara kita merupakan negara Islam. Namun kita terlibat sama dalam aplikasi seperti ini dan mencapai level yang lebih tinggi. Tidak dilupakan juga terdapat lebih daripada 12,000 pelajar IPT yang terlibat sama dalam aplikasi ini dan berdaftar dan hampir kesemuanya adalah merupakan sugar baby kepada mana-mana sugar daddy maupun sugar mummy. COVID-19 juga merupakan salah satu faktor yang tinggi yang menjadi satu faktor 40% pelajar telah berdaftar dan semakin aktif dalam aplikasi ini. Antara pengguna aktif di Sugar Book adalah 220,000 terdiri daripada sugar baby dan 180,000 adalah daripada sugar daddy dan selebihnya adalah 6,000 merupakan sugar mummy. Kita beranjak kepada objektif kajian di mana kajian kami ini mengupaskan tentang penggunaan aplikasi Sugar Book dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya mahasiswa di institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia. Kami juga turut mengkaji penyelesaian isu bagi wanita yang terlibat dengan aplikasi Sugar Book. Seterusnya, kami juga mengkaji kesan aplikasi Sugar Book terhadap kepribadian seseorang wanita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afika binti Sin dan saya akan lanjutkan pembentangan ini dengan faktor penggunaan aplikasi Sugar Book. Okey, berdasarkan kajian kami telah membuat beberapa research iaitu di blog-blog ataupun di artikel ataupun surat khabar online yang menulis tentang aplikasi Sugar Book ini. Disebabkan aplikasi ini adalah aplikasi baru tular di Malaysia di mana Februari 2021 hari itu. Jadi tak terlalu ramai yang telah menulis tentang aplikasi Sugar Book ini sebagai jurnal. Okey, sekarang daripada artikel, daripada blog-blog yang kami dapati, faktor-faktor yang utama iaitu yang pertama adalah lebih kepada memenuhi gaya hidup yang mewah. Okey, disebabkan kami fokuskan kepada pelajar IPT, kita sedia maklum yang pelajar bukanlah orang yang bekerja dan tidak mempunyai banyak duit, melainkan mereka melakukan bisnes online. Okey. Disebabkan kehendak hidup mereka sendiri untuk hidup lebih mewah, jadi mereka menggunakan aplikasi Sugar Book ini sebagai platform untuk menjadi sugar baby kepada seorang sugar daddy. Dan ia adalah sangat lumayan ya sebenarnya. Okey. Seterusnya adalah hutang pinjaman pelajaran, kos sara hidup tinggi, kenaikan yuran tuition. Kita sedia maklum yang pelajar-pelajar IPT adalah pelajar yang tiada duit dan memang yuran pengajian memang sangat tinggi, lagi-lagi adalah pengajian swasta. Okey, dalam artikel Berita Harian di mana mereka mengeluarkan statistik daripada Universiti Sunway. Universiti Sunway ini mempunyai 7,000 orang pelajar dan 40% daripada 7,000 orang pelajar itu telah menjadi sugar baby di dalam aplikasi Sugar Book ini. Okey, seterusnya adalah keadaan ekonomi di Malaysia dan beban kewangan. Kita sedia maklum yang Malaysia telah mengalami COVID-19. Berdasarkan pengenalan tadi,
pelajar IPT meningkat sebanyak 40% yang melanggan aplikasi Sugarbook ini dan menjadi sugar baby. Okey, seterusnya saya ambil petikan wawancara dari pengguna aplikasi Sugarbook ini. Mereka menanyakan sama ada mereka menanyakan apakah rasa menjadi sugar baby ini dan kenapa anda ingin menjadi sugar baby ini. Okey, mereka menjawab itu hal saya, kubu masing-masing. Okey, apabila jawapan ini keluar daripada mulut seorang wanita, kita sedia maklum yang mereka dah tidak mengambil berat lagi dah soal agama, soal hukum. Okey, seterusnya adalah saya buat begitu sebab perlukan wang. Saya mahu orang lihat saya sebagai seorang yang kaya dan bergaya. Okey, kita letak tepi fokus untuk pelajar IPT. Kita bawa pula sebagai seorang wanita. Okey. Ya, sedia maklum, wanita mempunyai nafsu yang tinggi untuk nampak mewah, nampak hidup bergaya, nampak cantik. Okey, disebabkan mereka tidak mahu bekerja dan tidak mahu mencari duit secara halal. Okey, mereka menggunakan aplikasi ini mereka menggunakan aplikasi ini sebagai satu platform yang mudah, yang singkat untuk dapat duit secara cepat. Okey. Dan ketiga adalah kerana rakan saya kebanyakannya orang berada. Disebabkan persekitaran dia juga menjadi satu faktor kenapa dia melanggan aplikasi ini. Nak cepat kaya. Jadilah seorang sugar baby pada diri dia sendirilah. Okey, seterusnya adalah kesan aplikasi Sugarbook ni terhadap wanita. Apabila kita sebagai seorang wanita menjadi sugar baby kepada seorang lelaki, kita tahu kita dah tak akan menjaga dah maruah kita sebagai seorang wanita. Okey, kesan dia adalah pertama, kita akan melakukan perkara yang tak betul, melanggar undang-undang dan hukum. Betul, ini adalah perkara yang sangat-sangat yang akan memberi kesan kepada seorang wanita. Kenapa? Okey, saya baca satu artikel di mana apabila aplikasi Sugarbook ini disekat daripada Malaysia, ada seorang wanita ini iaitu pelajar universiti mengatakan kepada Redbus iaitu surat khabar online di mana dia menangis dan tertekan sebab aplikasi ini disekat kerana dia telah berjumpa seorang sugar daddy selama 9 bulan dan sugar daddy itu telah memberi 4,000 sebulan pada dia. Dia adalah seorang pelajar IPT iaitu berumur 20-an tahun. Okey. Disebabkan ini dia sangat stres dan tiada pendapatan lagi dah. Kerana sebelum ini apabila dia belajar, ibu bapa dia yang menanggung pembiayaan dia. Jadi setelah dia menjadi sugar baby kepada seorang lelaki ini, ya malangnya seorang lelaki ini adalah seorang ayah kepada 5 orang anak. Okey. Dia mampu untuk bagi duit kepada mak ayah dia semula. Dan dia mengatakan yang sebenarnya duit itu adalah daripada side income dia iaitu part time kerja. Okey. Lelaki ini memberi syarat iaitu dia perlu berambut panjang, tak boleh kuku panjang dan juga dia akan menawarkan untuk seks seminggu sekali. Okey, kita nampak dengan jelas benda ini adalah perkara yang sangat haram iaitu menjerumus ke arah penzinaan. Dan disebabkan kesan kedua ini iaitu lebih 25 orang anak tidak sah taraf didaftarkan sejak tahun 2019 hingga 2020. 25,000 orang itu bukan jumlah yang sangat sedikit tapi banyak disebabkan aplikasi-aplikasi ini yang menjerumus kepada terjadinya anak tidak sah taraf sebab adanya perzinaan ini. Okey, last sekali, seterusnya adalah pengganggu keharmonian rumah tangga dan terkesan kepada anak-anak. Bayangkan seorang isteri tahu ayah dia adalah suami dia adalah seorang sugar daddy kepada seorang sugar baby. Bagaimana perasaan seorang isteri? Pastilah seorang isteri itu mengikut emosi akan meminta cerai atau apa sebagainya. Dan disebabkan perceraian ini akan berlakulah akan memberi kesan kepada anak-anak sebab perceraian antara mak ayah mereka sendiri. Okey, lagi-lagi sekiranya anak-anak mereka masih kecil. Okey, penyelesaian isu aplikasi Sugarbook ini memang kerajaan Malaysia telah membeku atau menyekat akses laman sesawan dan aplikasi ini. Tetapi apabila ditemubual oleh Darren Chang iaitu CEO Sugarbook ini, dia berkata itu hak setiap orang untuk melanggan aplikasi ini dan dia kata barangkali aplikasi ini masih boleh dilanggan melalui VPN. Jadi, kerajaan Malaysia perlu mengambil berat tentang isu ini.
Seterusnya adalah bisnes online untuk side income. Okey, kita fokuskan kepada pelajar IPT. Selain daripada mencari duit secara haram macam ni, secara singkat iaitu dengan menggunakan aplikasi ini, lebih baik menggunakan duit yang ada menggunakan side bisnes online. Lebih halal, lebih dijamin selamat dan kurang daripada buat perkara-perkara yang haram. Okey, seterusnya adalah mewujudkan sistem sokongan psikologi kepada pelajar dan berhubung dengan pihak yang berkaitan. Artikel ini disokong oleh ISMA Web, di mana dia mengatakan sistem sokongan daripada pihak berkaitan iaitu KPT sendiri perlu ada sekiranya mereka mengetahui pelajar mereka ada yang menjadi sugar baby dalam aplikasi ini. Mereka perlu memanggil pelajar tersebut, memberikan psikologi ataupun cadangan ataupun nasihat yang baik tentang jauhkan diri daripada aplikasi Sugarbook ini, kerana ia tidak mendatangkan apa-apa faedah pun untuk diri kita sebagai seorang wanita. Kita akan menjatuhlumatkan maruah kita sendiri sekiranya kita menjadi sugar baby, dan kita sendiri akan menjatuhkan martabat kita sebagai seorang wanita. Okey, sekarang saya lanjutkan dengan dapatan kajian yang kami lakukan melalui kaedah kuantitatif iaitu Google Form. Okey, terdapat 55 orang responden yang telah menjawab Google Form ini yang berkaitan dengan tajuk kajian kami iaitu aplikasi Sugarbook menjatuhkan martabat wanita. Okey, di sini ada 5 butiran peribadi yang perlu mereka isi iaitu jantina, umur, tempat tinggal, status pekerjaan dan juga adakah anda mempunyai telefon pintar? Okey, ternyata 28 orang daripada 55 orang responden adalah lelaki dan 27 orang daripada 55 orang responden adalah perempuan. Okey, di sini umur kami bahagikan kepada 4 kategori iaitu 13 hingga 18 tahun, 19 hingga 25 tahun, 26 tahun hingga 40 tahun dan juga 40 tahun hingga 50 tahun. Cuma 2 kategori sahaja yang telah menjawab Google Form ini iaitu 19 tahun hingga 25 tahun dan juga 40 tahun hingga 50 tahun. Dan ternyata ramai remaja yang telah menjawab aplikasi ini. Okey, kedua adalah tempat tinggal. Kami bahagikan kepada 2 kategori iaitu bandar dan luar bandar, di mana ramai orang yang tinggal di luar bandar berbanding bandar yang telah menjawab Google Form ini. Okey, seterusnya adalah status pekerjaan, di mana kami bahagikan kepada 4 kategori: pelajar, kerajaan, swasta dan tiada pekerjaan. Okey, ternyata ramai pelajar yang telah menjawab kami punya Google Form. Dan yang seterusnya adalah adakah anda mempunyai telefon pintar ataupun smartphone? Di zaman era milenium ini, ternyata semua orang yang telah menjawab Google Form kami ada mempunyai telefon pintar. Assalamualaikum, nama saya Malinda Noviasari binti Imam Rifai. Saya akan teruskan pembentangan hari ini dengan membentangkan hasil dapatan kajian kami daripada soalan Google Form yang kami edarkan. Okey, di sini kami nyatakan persoalan bahawa sosial media manakah yang sering anda gunakan. Jadi berdasarkan responden sebanyak 55 orang yang kami terima, sebanyak 49 responden memilih untuk menggunakan Instagram sebagai sosial media yang sering digunakan dengan peratus tertinggi sebanyak 89.1% dan seterusnya diikuti dengan YouTube sebanyak 38 orang responden dan diikuti dengan Twitter dan Facebook memiliki nilai yang sama iaitu 35 orang responden, dan kita dapat lihat bahawa nilai yang terendah adalah Telegram dan Reddit dengan seorang responden sahaja. Okey, seterusnya aplikasi Sugarbook. Kami menyatakan soalan bahawa adakah anda tahu mengenai kewujudan aplikasi Sugarbook ini? Daripada 55 orang responden, 35 orang sahaja yang mengetahui tentang aplikasi ini, manakala 20 orang lagi tidak mengetahui tentang Sugarbook. Seterusnya, bagaimanakah anda tahu mengenai aplikasi Sugarbook? Kita dapat lihat berdasarkan data ini bahawa seramai 33 orang responden memilih untuk mereka mengetahui daripada social media dengan peratusan tertinggi 91.7%. Dan peratusan terendah kita dapat lihat adalah road advertisement dan friends and acquaintance sebanyak 2.8% sahaja. Seterusnya, adakah anda pernah memuat turun download aplikasi Sugarbook? Sebanyak 29 orang mengatakan tidak, manakala 7 orang mengatakan iya. Seterusnya, adakah aplikasi Sugarbook ini mendatangkan sebarang impak positif kepada pengguna? Kebanyakan responden mengatakan bahawa aplikasi ini mendatangkan impak positif kepada pengguna dengan 36%,
Manakala untuk tidak seramai 12 orang iaitu 33% dan tidak pasti sebanyak 11 orang iaitu 31%. Dan seterusnya, pada pendapat anda, golongan manakah paling terkesan atau terlibat dengan aplikasi Sugarbook ini? Kebanyakan responden menyetujui bahawa pelajar universiti adalah golongan yang paling terkesan dengan 91.7%, manakala pelajar sekolah sebanyak 33.3%, dan kita dapat lihat data terendah adalah pekerja yang berumur 36 hingga 50 tahun dengan 27.8%. Seterusnya, pada pendapat anda, adakah aplikasi ini cenderung kepada menjatuhkan martabat seorang wanita? Kebanyakan responden menyetujui dengan 16 responden berkata ya, mewakili 44%, dan seterusnya bagi tidak dan tidak pasti mereka seimbang dengan 10 orang responden. Seterusnya, jika ia, terangkan kenapa. Jadi di sini kami memilih 4 jawapan yang terbaik daripada jawapan-jawapan yang ditulis oleh responden. Yang pertama, kerana ia menunjuk satu nilai moral yang tidak baik kepada generasi-generasi akan datang. Yang kedua, kerana aplikasi ini boleh cenderung kepada maksiat dan menjatuhkan maruah. Yang seterusnya, jagalah perempuan kerana Islam memartabatkan perempuan. Dan yang terakhir, rasa seperti maruah perempuan dikotak-katikkan oleh lelaki dan demi wang ringgit para wanita sanggup menggadaikan maruah. Jadi ini adalah pendapat yang diketengahkan oleh responden yang menjawab Google Form ini. Soalan terakhir, berikan cadangan atau nasihat anda kepada golongan atau pengguna aplikasi tersebut, terutamanya golongan wanita. Okay, yang pertama, di sini juga kami memilih 5 jawapan terbaik daripada 55 jawapan. Okey, yang pertama, ingatlah maruah bukan untuk dijual, badan bukan untuk dilapah, semata untuk mendapatkan duit. Tambahan lagi, pendapatan tersebut adalah haram dan tidak diberkati. Ketahuilah banyak kifarah menanti. Okey, yang kedua, melakukan refleksi diri bagi mengambil kira baik dan buruk serta implikasi aplikasi tersebut kepada kehidupan mereka kelak. Seterusnya, say no to Sugarbook. Kemewahan harta benda itu hanya seketika. Banyak lagi cara lain untuk dapatkan kesenangan atau kemewahan. Banyak lagi cara untuk dapatkan duit. Harga diri wanita itu tidak ternilai. Dan yang terakhir, kalau betul-betul terdesak nak guna duit, ada banyak cara untuk dapatkan secara betul. Banyak pihak berwajib yang boleh membantu, tapi mestilah digunakan untuk benda yang sebetulnya. Jadi, berdasarkan cadangan dan nasihat yang diberikan oleh responden, kita dapat lihat bahawa kebanyakan responden mengatakan bahawa Sugarbook ini adalah tidak bagus. Jadi, wanita-wanita haruslah menjaga maruah diri kerana aplikasi ini dapat menjual maruah diri wanita. Dan kita juga dapat lihat bahawa mereka menyatakan bahawa pihak berwajib perlulah memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan supaya mereka tidak terdesak untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral ini. Okey, seterusnya, cadangan-cadangan yang boleh kita ketengahkan supaya golongan wanita ataupun mahasiswa-mahasiswi tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti sebegini, aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan maruah mereka. Okey, yang pertama, haramkan semua aplikasi dating platform yang tidak menepati syariat agama Islam atau yang menggunakan wanita sebagai satu objek. Cadangan ini perlulah diambil kira daripada keburukan aplikasi itu sendiri. Jika aplikasi itu lebih cenderung kepada keburukan, maka kita perlulah mengambil tindakan dengan mengharamkan aplikasi itu daripada berleluasa ataupun kita boleh sekat dia daripada digunakan. Okey, yang kedua, setiap pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil langkah lebih serius dalam menjaga keperluan wanita yang memerlukan di luar sana. Okey, di sini sebagai contoh, pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan atau pihak-pihak NGO perlulah sentiasa mengambil tahu dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keperluan wanita seperti ibu tunggal. Contohnya, jika mereka
hilang tempat bergantung atau hilang pekerjaan. Jadi kerajaan atau pihak NGO haruslah mengambil peluang ini untuk membantu mereka sebelum mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, iaitu seperti melibatkan diri dalam aplikasi Sugarbook ini. Okey, dan yang terakhir, memberi kesedaran mengenai kesan-kesan aplikasi berikut terhadap kehidupan umum, terutamanya kepada mahasiswa-mahasiswi. Jadi, kerajaan perlulah sentiasa memberi kempen kesedaran kepada pelajar-pelajar IPT atau pelajar-pelajar IPTS maupun pelajar sekolah tentang keburukan-keburukan aplikasi seperti ini supaya mereka sedar bahawa perkara sebegini adalah perkara yang tidak baik, perkara yang mereka harus hindari dan mereka tidak patut melakukan perkara itu. Sebagai contoh, kita boleh memberi kesedaran ini melalui sekolah-sekolah atau melalui universiti-universiti dengan memberi ceramah-ceramah ataupun kempen-kempen, ataupun mereka boleh memberi kesedaran melalui social media. Kita perlu sentiasa sebarkan poster tentang kesedaran pada rakyat. Okey, jadi kesimpulannya, Sugarbook ini adalah aplikasi yang tidak mendatangkan faedah yang baik kepada pengguna, terutamanya golongan wanita. Ianya hanya akan meruntuhkan martabat seorang wanita jika kita terjebak dengan aktiviti ini. Jadi oleh itu, kita haruslah sentiasa bijak dalam memilih aplikasi yang bagus untuk digunakan. Sekian, terima kasih.